Asasnya Profesor Mat Salleh Jaafar menjelaskan kepada kita, tak tahulah nampak ke tidak, saya akan tulis sikit dekat blog saya isi kandungan pembentangan mereka, menjelaskan bahawa perkataan Melayu bukanlah perkataan yang dicipta oleh orientalis, maknanya satu perkataan baru, tetapi perkataannya sudah diungkapkan semenjak daripada sekitar 668 zaman tersebut. Perkataan Melayu itu sudah wujud dan diguna pakai untuk merujuk kepada orang-orang yang duduk di kawasan Kepulauan Melayu. Benda-benda ini mengajar kepada kita, tuan-tuan dan puan, bahawa sebab itulah kita kena cari jalan untuk laburkan anak-anak kita yang pandai-pandai ni, selain daripada menyambung pengajian dalam bidang perubatan, menyambung pengajian dalam bidang kejuruteraan, kita juga memerlukan bijak pandai untuk masuk dalam bidang-bidang yang fungsinya adalah untuk membetulkan teori. Seperti benda-benda yang macam ni. Untuk buat kerja banyak keperluan dia. Jadi antara benda yang ditekankan oleh Profesor Mat Salleh Jaafar ialah berkenaan dengan isu asal-usul Melayu yang dikatakan datang daripada Taiwan. Yang mana Profesor Mat Salleh Jaafar ini, kepakaran beliau adalah di dalam cerita-cerita rakyat, folklore. Cerita rakyat maknanya cerita rakyat disiasat dan dicari kebenaran yang terkandung, corak yang terkandung, pattern yang wujud di dalam cerita-cerita rakyat ini kerana di dalamnya ada rekod sejarah. Macam saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah sebelum ni lah, cerita rakyat, Masuri kena marah, kena lempang, terpelanting gelangnya, jatuh di Johor, jadi gelang patah. Itu cerita rakyat dia. Tapi orang-orang yang dalam ilmu folklore ni, dia akan ambil cerita rakyat ni dan dia akan siasat. Ada kaedahnya untuk disaring mana yang ditokok tambah, mana yang asalnya ada kebenaran. Itu dia punya bidang dia. Jadi kata Prof Mat Salleh Jaafar, pandangan bahawa orang Melayu ini berasal daripada kawasan Taiwan ini tadi begitu berada di arus perdana, sehingga kan beliau memberikan contoh, misalnya adalah nama disebut tu, Datuk Dr. Ananda Kumarasari pernah menulis di dalam majalah, dalam akhbar tempatan New Straits Times, dengan mengatakan bahawa the indigenous Malay who constitute the dominant ethnic element of the population of Malaysia are identified with their Mongolite stock. Their origin is traced to Tibet and the Yunnan Plateau located in South China. Apa tu, statement itu terungkap di sana sini dan menimbulkan polemik-polemik. Saya ulang sekali lagi, perbincangan malam ini antara Maghrib dengan Isyak ni, kita cuba untuk melihatnya daripada perspektif agama sebagai seorang Muslim. Bagaimanakah seorang Muslim meraihkan ilmu berkaitan dengan bangsa, yang saya sebutkan di awal tadi. So kita tak nak terheret kepada benda-benda yang sensitif ini, cuma sekadar saya letakkan apa yang disebutkan oleh Profesor Mat Salleh Jaafar tadi. Ini adalah contoh bagaimana orang Melayu daripada Taiwan yang bertitik merah itu keluar dan kemudian tersebar. Punca mereka keluar daripada Taiwan dan selatan China adalah kerana tekanan populasi, memerlukan mereka, survival mereka kena keluar cari tempat baru untuk bercucuk tanam, untuk mencari pendapatan, lalu mereka keluar sehingga sampai ke Madagaskar, sejauh Madagaskar. Itu teori yang ada berkaitan dengan out of Taiwan ini tadi. Tetapi teori ini telah dikemukakan alternatif kepadanya hasil kajian oleh seorang pensyarah di Oxford pada masa ini, yang mana beliau asalnya adalah seorang doktor pakar kanak-kanak di Hospital Kubang Krian, Hospital USM, pada tahun 80-an jika tidak salah saya, itu Stephen Oppenheimer. Stephen Oppenheimer telah mengemukakan satu idea lain dengan mengatakan bahawa orang Melayu bukan datang daripada Taiwan, tetapi orang Melayu datang daripada kawasan Kepulauan Melayu sendiri. Tetapi kedatangan mereka daripada Kepulauan Melayu itu dalam sejarahnya beliau menyebutnya sebagai pentas Sunda ataupun Sunda Land, iaitu satu kawasan daratan benua yang besarnya lebih sekali ganda daripada India yang ada pada hari ini, menggabungkan tanah
Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Borneo, Pulau Jawa dan juga pulau-pulau yang berada di kawasan ini tadi sebagai satu daratan yang luas. So orang Melayu berasal daripada situ, kemudian berlakunya perubahan cuaca menyebabkan paras air meningkat dan kawasan-kawasan ini telah ditenggelami oleh air, menjadikan daratannya seperti yang kita nampak pada hari ini. Jadi kajian yang dilakukan oleh Stephen Oppenheimer ini adalah berasaskan kepada bukti etnologi, ya, arkeologi, kajian di dasar laut, ya, linguistik, analisis DNA dan juga folklore. Dan ia juga telah establish, disiarkan di sinilah. Saya cepatkan. Ya, ini adalah antara benda yang dinyatakan oleh Profesor Mat Salleh Yaqpa. Kata beliau, tanah yang dinamakan sebagai pentas Sunda ataupun Sundaland sudah pun mempunyai penduduk tempatannya sendiri dan merupakan pusat awal peradaban dunia. Malangnya, di akhir zaman air batu, ia telah ditenggelamkan oleh banjir besar yang katastrofik akibat kenaikan paras air laut yang mendadak. Yang tinggal hanyalah paras air, di atas paras air hanyalah kepulauan Asia Tenggara seperti yang ada pada hari ini. Antara bencana besar yang berlaku ialah letupan Gunung Toba, ya, yang berada di Sumatera, ya, Danau Toba tu. Letupan Gunung Toba itu telah mencetuskan perubahan cuaca yang amat agresif kepada dunia, ya, ketika letupan itu berlaku. So adalah gambar sikit kat depan tu yang disebutkan sebagai Sundaland itu adalah pada apa yang dipetakan. Jadi maknanya Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu, Borneo, pulau-pulau Jawa itu adalah merupakan daratan yang kita boleh ke sana sini, ya, tanpa mengharungi air, tetapi kemudian berlaku perubahan akibat perubahan cuaca dunia ni tadi. So daripada sinilah asalnya orang Melayu keluar. Setakat pembentangan ini, hal-hal ini dibuktikan melalui kajian-kajian sejarah, melalui kajian-kajian arkeologi dan juga melalui kajian bahasa. Tetapi apa yang penting dalam seminar dalam minggu lepas itu ialah kerana kajian ini telah disokong oleh bukti-bukti DNA, ya, profiling DNA yang saya sebutkan di awal tadi. Ini antara yang boleh dikongsikan. Pada 23 Mei 2008, maknanya masih baru, ya, University of Oxford melalui portal rasminya menerbitkan laporan bertajuk New DNA Evidence Overturns Population Migration Theory in Island Southeast Asia. Ya, pasukan Martin Richards, seorang profesor archaeogenetics dari Leeds University, telah menemui bukti DNA yang meranapkan teori out of Taiwan. Jadi DNA ni, saya ni ustaz, kemudian sejarah pula, tak tahu macam mana DNA ni berfungsi. Maka dalam pembentangan berikutnya tu dibentangkan bagaimanakah profiling itu dibuat. Setakat ini kita letakkan dulu, bila dikatakan sebagai bangsa Melayu, alam Melayu, maka ia merangkumi daripada Madagaskar hinggalah ke Hawaii. Inilah yang dinamakan sebagai orang Melayu. Dari segi bahasa, dalam kajiannya disebut sebagai Melayu Polinesia. Tetapi di zaman penjajahan, ya, British, Spanyol, Belanda yang menduduki kawasan kepulauan Melayu ini, istilah Melayu Polinesia ini telah digantikan dengan istilah lain yang dipakai pada hari ini, iaitu Austronesia. Austronesia telah menghilangkan perkataan Melayu dan dia menjadi perkataan yang merujuk kepada geografi sajalah. Austro itu maknanya selatan, maknanya pulau-pulau selatan. Jadi Melayu itu sudah tidak wujud kerana isu politik berkaitan dengan kebangkitan politik Filipina dan juga Indonesia pada suatu ketika. Saya tunjuk sikit kat depan. Jadi misalnya pada tahun 1838 hingga 1891, Hawaii ditadbir oleh Raja Kalakaua yang merupakan seorang Melayu dan memperkenalkan dirinya sebagai seorang Melayu, ya. Hawaii ini jadi satu negeri, state kepada Amerika Syarikat pada tahun 1950-an, ya, 50 something, saya tak ingat exact tarikh dia, masih baru. Tetapi Hawaii itu adalah merupakan kepulauan bangsa Melayu. Bangsa Melayu itu adalah bangsa Melayu dalam erti kata DNA-nya DNA Melayu. Itulah kalau nak sebut kan. Jadi Dr. Otto Danforth, kalah betul tidak sebutannya, telah mencipta dan mempopularkan satu istilah baru bagi menggantikan Melayu Polinesia, iaitu Austronesia. Jadi kita maknanya
Austronesia adalah perkataan yang Eurocentrik, perkataan yang bersifat ada ketuanan Eropah padanya, dengan tujuan untuk menghilangkan identiti bangsa yang berada di kawasan ini dan menggantikannya sebagai merujuk kepada Austronesia, pulau-pulau orang-orang pulau selatan sahaja. Tapi perkataan yang sepatutnya digunakan adalah perkataan Melayu Polinesia. Baik. Seterusnya, sikit lagi masa, Profesor Madya Dr. Zafarina Zainuddin, beliaulah yang menjelaskan tentang aspek DNA, kajian yang dilakukan berkenaan dengan DNA ni tadi, pemetaan yang dilakukan terhadap DNA dalam gambaran yang lebih kurang dekat depan tu. Akhirnya beliau mengatakan, from our study, the mtDNA basal lineage for the Malay population showed older age as compared to the East Asian basal lineage. Maknanya orang Melayu, kaum pribumi yang dikaji di Kepulauan Melayu dengan kaum pribumi yang berada di selatan China, sedikit demi sedikit ke utara, orang Melayu yang berada di kawasan Kepulauan Melayu itu DNA-nya menunjukkan mereka itu jauh lebih tua berbanding dengan kaum pribumi yang ditemui di Taiwan, yang ditemui di selatan China dan seterusnya ke utara. Kajian DNA ini menunjukkan bahawa bangsa yang tertua di dunia setakat ini, jika tidak silap saya, menurut kata Profesor Madya Dr. Zafarina Zainuddin, bangsa yang tertua di dunia DNA-nya dalam profiling yang dibuat sekarang ini adalah kaum Semang, yang berada di dalam masyarakat kita lah, sebahagian daripada orang Melayu, kaum Semang. Jadi profiling DNA menunjukkan bahawa penghijrahan orang Melayu bukan daripada utara ke selatan, tetapi penghijrahan mereka ialah daripada selatan ke utara. Orang-orang Melayu Amish yang ada dekat Taiwan, ada dekat Yunan itu, mereka adalah golongan muhajirin yang berhijrah, ya, melalui Filipina, Luzon, naik ke bahagian utara sehinggalah sampai ke Taiwan, dan bukannya daripada Taiwan turun ke Kepulauan Melayu. Disahkan oleh kajian DNA yang mereka lakukan. Adalah cerita lebih kurang gitu, ya. Saya takut juga nak bentang, saya nak bentang ini sebab bukan bidang saya, cuma saya menyampaikan apa yang mereka kemukakan. Baik, setelah dibentangkan semua ni tuan-tuan, dalam sikit masa baki, dalam 7 minit sebelum habis ni, setelah dibentangkan benda-benda ni tadi, dia menjelaskan beberapa perkara. Bahawa pertama sekali, orang Melayu adalah penduduk asal di kawasan ini, dan kawasan ini asalnya daratan yang luas. Berlaku perubahan cuaca dunia menyebabkan penghijrahan terjadi dan mereka keluar daripada kawasan ini. Soalan yang adanya ialah ketika mereka berada di sini, adakah tamadun orang Melayu ini tamadun yang tinggi atau tamadun yang rendah? Adalah kajian-kajian yang dibuat. Kalau di Indonesia, ada beberapa kajian telah menemui beberapa buah candi yang bentuknya adalah bentuk piramid, dan usianya jauh lebih tua daripada piramid yang berada di Mesir dan piramid yang berada di Amerika Selatan. Sehingga timbul, saya tak tahu nak sebut spekulasi ke, hipotesis ke, tapi maknanya andaian, cadangan bahawa teknologi piramid itu datang daripada alam Melayu, pergi ke sana. Dalam seminar tu timbul lagi beberapa persoalan yang lebih besar, dan soalan itu saya paparkan di hadapan ni. Bila saya buat sedikit calculation mudah aja, bukan complicated sangat, ya, calculation mudah aja. Ada beberapa hadis Nabi SAW yang mana baginda SAW ada menjelaskan kepada kita, sama ada baginda sendiri ataupun secara maknanya terhenti setakat beberapa orang sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang menjelaskan tentang tempoh masa. Lebih kurangnya maklumat yang kita ada, jarak di antara Nabi Adam AS ke Nabi Nuh AS adalah 10 kurun. Ya, ini berdasarkan hadis-hadis yang kita boleh pakailah dalam Ibn Hibban, dalam Al-Hakim, dalam Al-Bukhari, yang hadis-hadis yang dihukumkan sebagai sahih ataupun sekurang-kurangnya hasan. Yang lain daripada itu kita letak kat tepi lah, kita tak boleh nak membina teori di atasnya. So riwayat-riwayat ini memberitahu ketika perbincangan berlaku, maknanya Adam ke Nabi Nuh AS jaraknya ialah 10 kurun. Perkataan kurun dalam hadis Nabi SAW bukan bermaksud kurun yang kita faham sekarang, kerana kurun bermaksud jil, generasi. So 10 kurun maknanya 10 generasi. Satu generasi berapa tahun? Kita pun tak tahu.
Cuma dalam Al-Quran, Allah SWT surah Al-Ankabut, jika tidak silap saya, Allah Ta'ala ada menyebut tentang dakwah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. So kalau dakwahnya 950 tahun, kita anggarkanlah umur Nabi Nuh tu 1000 tahun, maknanya tidak kurang jarak di antara Nabi Adam ke Nabi Nuh adalah lebih kurang 10 kali 1000, yakni sekitar 10,000 tahun. Andaiannya lah ya. Daripada Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim ada riwayat yang menjelaskan jaraknya juga adalah 10 generasi. Katakanlah ianya juga lebih kurang 10,000 tahun. Daripada Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa AS tak ada maklumat. Setakat yang saya tahulah ya, tidak ada maklumat daripada mana-mana riwayat yang boleh digunakan. Daripada Nabi Musa ke Nabi Isa AS jaraknya ialah lebih kurang 1,700, jaraknya disebutkan sebagai 1,700 tahun. Jarak di antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 6 plus minus 600 tahun. Baginda SAW dilahirkan pada tahun 570 mana lebih kurang 570 selepas kelahiran Nabi Isa AS. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke zaman kita ialah kira-kira 1435 tahun. Jadi kalau kita campur semua tu, tolak yang tanda soal tu, lebih kuranglah dekat-dekat dalam 25,000 tahun. Katakanlah jarak tengah-tengah tu kita andaikan another 25,000 tahun lagi. So 25,000 tahun campur 25,000 tahun, kita dapatlah lebih kurang 50,000 tahun. Dan itulah yang diandaikan oleh ulama Islam, cadangannya bahawa jarak di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Adam adalah kira-kira sekitar 40, 50 ke 60,000 tahun sahaja. Jadi kalau jaraknya lebih kurang begitu, bila kajian-kajian yang dikorek-korek tentang alam Melayu dan juga seluruh dunia ni, kita jumpa manusia-manusia yang lebih awal. Ya, Homo sapien, Homo erectus, mereka tu siapa? Ya, misalnya kapak yang Profesor Mokhtar Saidin jumpa di Lenggong berusia 1.83 juta tahun. Ya, kemudian Perak Man juga tua umurnya. Lucy yang dijumpai di Afrika juga jutaan tahun umurnya. Maka siapakah mereka ini? Dan bila kita membicarakan tentang orang Melayu yang terpaksa berhijrah apabila banjir besar berlaku menenggelamkan Sundaland, mereka itu berhijrah ke mana dan kejadian itu berlaku nak bubuh dalam sejarah kat mana? Kan dalam sejarah yang kita faham daripada Quran, mereka tu dekat mana? Jadi tak ada jawapan. Yang ada hanya dua pintu untuk berspekulasi. Jadi ini adalah topik yang dicadangkan untuk pembentangan seminar yang sama 2 tahun akan datang. Mudah-mudahan cukuplah 2 tahun nak cari jawapan tu. Ya. Dua pintunya ialah, pertama, sebelum daripada Allah SWT mencipta Adam alaihissalam, sebelum Adam itu sudah ada Adam-Adam yang lain. Maknanya adanya Adam, keturunan-keturunannya, nabi-nabi, rasul-rasul, tamadun, peperangan, kerajaan, teknologi, nuklear, K-pop, saya tak tahulah ya dalam cycle tu. Kemudian kiamat. Lepas tu bermula pula pusingan Adam yang baru. Kemudian kiamat, bermula satu lagi pusingan Adam yang baru. Sebahagian ulama berspekulasi, tu saya kata ulama Islam berani berspekulasi dalam keadaan tidak ada makmal, tidak ada teleskop ke stetoskop ke apa ke, mereka tidak merasakan ia menghalang mereka untuk mengkaji. Tarikh At-Tabari, buku sejarah Islam, bukan bermula dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Ia bermula dengan masa. Apakah dia masa? Apakah yang pertama Allah cipta? Apakah makhluk yang duduk di alam ini sebelum Adam dicipta? Itu ulama-ulama dulu. Mereka tak ada carbon dating, makmal semua, mereka tak ada. Tapi mereka berani untuk meneroka benda tadi. Maka spekulasi yang pertama yang saya sebutkan tadi. So, kita ni adalah keturunan Adam yang ke-5 ataupun ke-8 menurut spekulasi mereka lah. Sebab itulah bila Allah Ta'ala kata nak ciptakan Adam sebagai khalifah, malaikat bertanya, kenapa nak menciptakan Adam sebagai khalifah sedangkan dia akan menumpahkan darah, merosakkan bumi? Adamnya belum dicipta, tetapi malaikat sudah mengetahui akan potensinya. So, itu satu spekulasi. Spekulasi yang kedua pula ialah Adam bukanlah manusia yang pertama, tetapi Adam adalah khalifah yang pertama.
Kerana ayat Quran tidak secara jelas menyebut bahawa Adam manusia pertama. Ya Allah katalah Allah nak jadikan Adam sebagai khalifah. Yang mengesahkan secara mutlak bahawa manusia pertama ialah Adam adalah Bible dan bukannya Al-Quran. Al-Quran tidak menyebut secara qat'i bahawa Adam lah manusia pertama. Tapi Al-Quran menjelaskan Adam adalah khalifah. Maknanya sebelum Adam dah ada dah makhluk-makhluk yang lain-lain, tapi mereka tidak dilantik menjadi khalifah. Habis tu mana satu yang betul Ustaz? Janganlah tak tidur malam ni pula. Saya pun tak ada jawapan. Cuma bila saya timbulkan benda ni dalam seminar, mereka berpandangan bahawa topik ini wajar untuk dijadikan bahan penyelidikan, untuk dibentangkan dalam seminar yang sama, diharapkan lebih kurang dalam 2 tahun yang akan datang. Ya, silakan kita sikit. Saya cuba ringkas. So saya dah dekat 60 tahun tapi bangsa Melayu ada bangsa-bangsa lain seperti bangsa Melayu, orang lain di bangsa Melayu tapi bila tengok orang datang orang Melayu datang Melayu macam sedap dengar Melayu Indonesia. Itulah ya. Itulah Profesor Mat Salleh Jaafar ada sebut, saya tak pandai nak petik balik, tetapi perkataan Melayu itu yang antara yang terawal ditemui, diungkapkan oleh pedagang-pedagang Cina pada sekitar tahun 600 something, yang mana mereka menyebut bangsa yang duduk di kawasan kita ni sebagai bangsa Melayu, merujuk kepada orang di situ yang menyebut mereka adalah orang Melayu. Kemudian yang mengangkat perkataan Melayu menjadi perkataan bahasa ialah kerajaan yang kemudiannya, seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan seterusnya, kerajaan Melaka yang telah memberikan sepenuhnya makna pada Melayu tadilah. So perkataan Melayu ni bukanlah merujuk kepada layu, kan, merujuk kepada apa-apalah makna-makna yang kadang-kadang kita guraukan, tapi dia adalah perkataan yang dipakai oleh orang di sini untuk menjelaskan siapa mereka seawal tarikh yang saya sebutkan tadi. Kalau lebih awal daripada itu saya tak tahu. Cuma saya tak sebut tadi, tercicir, setelah diadakan profiling DNA, jika tidak silap saya, akhirnya walaupun Melayu ni ada banyak kumpulan bawah dia, Melayu Riau, Melayu Aceh, sampailah kepada pelbagai bahagian yang lain, tetapi berdasarkan kepada profiling DNA, akhirnya orang Melayu telah direngkaskan kepada 6 kumpulan sahaja, yang tidak sama antara satu sama lain. Melayu yang tertua antaranya ialah Melayu Kedah dan Melayu Kelantan. So Melayu Kelantan adalah satu kelompok DNA yang tersendiri, dia tak sama dengan Melayu lain. Melayu Kedah juga ialah satu lagi kelompok yang lain. Kemudian ada Melayu Jawa dan juga ada beberapa yang lain, saya tak berapa ingat sangatlah yang ada disebutkan tadi. So ini adalah setelah direngkaskan. Bila saya tengok negeri Perak tidak ada dalam pemetaan Melayu Perak, tak ada Melayu Perak. Ertinya orang-orang Melayu yang ada di Perak itu mereka sudah berintegrasi, bercampur aduk, maknanya tahap kemelayuan mereka itu jadi lebih rendah sehingga mereka tidak menjadi satu kategori khusus. So adanya Melakanya, adanya Kedah dalam diri mereka, adanya yang lain-lain tadilah. Itu lebih kurangnya. Tapi balik pada soalan yang tuan tanyakan tadi, maknanya Melayu itu kalau berdasarkan kepada keterangan Prof Mat Salleh Jaafar, ia bukanlah istilah yang dicipta oleh orang luar, tapi istilah yang dipakai oleh orang di sini sendiri pada menjelaskan mereka ni orang apa, setakat seawal yang dapat dikaji oleh sejarah. Yang lebih awal lagi tak tahulah. Bukan, maknanya bukan orang putih gelar ke, bukan orang daripada tempat lain gelar ke, tapi orang sini yang membahasakan diri mereka sebagai Melayu. Jadi akhirnya bangsa di dunia telah direngkaskan kepada 6 kelompok bangsa yang utama, iaitu Mongolia, Kaukasika, Americana, dan satu daripadanya ialah Melayu Polinesia. Dan Melayu Polinesia ni adalah kaum-kaum yang tinggal pada hari ini lebih kurangnya daripada kawasan Madagaskar sehinggalah ke Pulau Hawaii dan juga ke selatan. Itulah lebih kurang adanya. Sekadar untuk memahami apakah yang dikatakan sebagai Melayu dan alam Melayu. Dan akhirnya yang penting kata Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa, insya-Allah.
wallahu alam. Ya, insya-Allah. Jadi kesian orang marah kan tak datang bulan depan dah sebab terlajak 15 minit. Kalau ada soalan-soalan, insya-Allah lepas solat saya ada kat sinilah untuk kita sembang-sembang, insya-Allah. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Marilah sama-sama kita tangguhkan tazkirah kita dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi al hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.